Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Abdul Aziz, nombor matrik 1953010. Baiklah, pada hari ini kita akan membicarakan topik tentang solat sunat. Apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat? Solat sunat disebut sebagai solat nawafil atau tatawwu, adalah solat-solat selain daripada solat yang telah difardukan. Selain daripada solat yang difardukan, apakah solat fardu itu? Iaitu 5 solat fardu, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Selain daripada 5 solat fardu ini adalah dikira sebagai solat sunat. Okey, yang seterusnya, amalan sunat dilakukan bertujuan untuk menampung, iaitu melengkapi kesebaran kekurangan dalam amalan fardu. Maksudnya di sini, jika amalan fardu kita berkurang, tidak lengkap, amalan sunat ini akan melengkapi dan menjadi penambah kepada amalan-amalan fardu yang tidak cukup. Yang ketiga iaitu memperbanyakkan solat sunat juga dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping mengharapkan pahala dan keadaannya. Macam kita ketahui, solat itu sebagai satu perkara yang dapat menghubungkan kita dengan pencipta kita. Yang mana dari solat itu kita bercakap, diibaratkan sebagai bercakap dengan pencipta kita dan menyatakan sebarang hasrat kita terhadap dia. Okey, seterusnya, apakah hukum solat sunat? Hukum mengerjakan solat sunat adalah mendapat pahala, dan jika dikerjakan dan tidak jika ditinggalkan, yakni tidak berdosa. Maksud di sini tiada sebarang pengkhususan terhadap melakukan amalan sunat, yakni solat sunat. Jika tidak melakukannya, tidak berdosa. Okey, baiklah. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan seseorang yang mula-mula sekali dihisap pada hari akhirat, yakni adalah solatnya. Jika solatnya baik, yakni diterima, maka beruntunglah dan berbahagialah ia. Dan jika solatnya rosak, yakni tidak diterima, maka kekecewaan dan kerugilah dia. Kiranya terkurangnya sesuatu daripada solat fardunya. Maksudnya di sini, jika solat fardunya kurang, maka dia akan, amalan fardunya akan dikira dengan tidak lengkap. Seterusnya Allah berfirman, perisalah adakah hamba-Ku ini mempunyai solat sunat yang dapat menampung fardunya. Demikian kerana semua amalannya yang lain telah dihisap. Yakni kalau Allah telah menghisap amalan kita, solat fardu kita, dan tidak mencukupi, Allah berfirman, hisaplah amalan sunatnya, yang mana amalan sunat ini akan menjadi penambah kepada kekurangan amalan fardunya. Yakni daripada hadis riwayat At-Tirmizi radhiyallahu anha. Baiknya, seterusnya, kita tahu tak, solat sunat ini terbagi pada 2 kategori. Yakni pertama, solat sunat muakkad, yang ini dituntut atau digalakkan, dan solat sunat ghairu muakkad, yang ini tak dituntut. Okey, bahagian solat sunat juga terbagi kepada 2, yang ini solat sunat rawatib dan juga solat-solat sunat selain daripada solat rawatib. Apa yang dikatakan dengan rawatib ini? Rawatib bermaksud solat sunat mengiringi solat fardu. Yang mana solat 5 fardu itu solat 5 waktu, solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sama ada qabliyah sebelum dan ba'diyah selepas solat fardu tersebut. Solat sunat juga terbagi pada 2, iaitu solat sunat yang dilakukan secara berjemaah dan solat sunat yang dilakukan tidak secara berjemaah. Yang pertama iaitu solat yang dilakukan berjemaah adalah solat sunat tarawih yang dilakukan pada bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat, dan seterusnya ada solat sunat hari raya Aidilfitri yang dilakukan pada 1 Syawal, dan juga seterusnya solat raya Aidil Adha. Okey, yang ketiga adalah solat minta hujan, iaitu istiqa. Okey, solat istiqa ni adalah solatnya ada saran tertentu, yang mana jika mahu melakukan solat ini, seseorang itu perlulah melakukan amal kebaikan, misalnya bersedekah, membantu orang lain, dan disunatkan kepadanya untuk berpuasa selama 3 hari. Yang ini kerana untuk meminta sesuatu yang baik, hendaklah mempersiapkan diri kepada kebaikan. Seterusnya ialah solat sunat gerhana matahari dan juga solat sunat gerhana bulan.
yang merupakan adalah solat sunat muakkad yang dituntut dan harus berjemaah. Okey, dan solat sunat yang ketujuh adalah solat sunat witir. Yang ini solat sunat yang dilakukan selepas isyak hingga terbit fajar. Dan solat rawatib, solat witir ini rakaat yang paling sedikit adalah 1 rakaat dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Baiklah, kita beralih kepada solat sunat yang tidak dilakukan secara berjemaah. Okey, yang pertama adalah solat sunat rawatib mengiringi solat fardu. Yang ini solat rawatib qabliyah dan solat sunat rawatib ba'diyah. Solat sunat yang kedua adalah solat sunat tahiyatul masjid, yang iaitu solat sunat yang dilakukan semasa masuk ke masjid, iaitu sebaik-baiknya sebelum duduk kita melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Yang ni semasa kita masuk, kita terus menunaikan, yakni mendirikan solat masjid. Sesungguhnya ada solat sunat tahajud, solat sunat tahajud. Dan yang keempat adalah solat sunat duha, yakni solat sunat untuk membuka pintu rezeki yang dilakukan pada waktu bila? Pada waktu 8 pagi sehingga 11 tengah hari. Okey. Dan yang kelima adalah solat istikharah. Siapa tahu? Istikharah, macam kita tahu, istikharah ini memohon petunjuk. Untuk melakukan solat-solat adalah bertujuan untuk mengetahui petunjuk daripada Allah berkaitan dengan cinta, jodoh, cerai dan seumpamanya. Dan yang keenam adalah solat isyraq, iaitu solat yang dilakukan pada waktu syuruk, yang mana tempoh waktunya adalah sebanyak 15 minit sahaja. Solat ini dilakukan untuk menzahirkan kesyukuran kepada Allah terhadap mengecapi kehidupannya pada hari ini. Okey. Untuk melakukannya, seseorang ini wajar beriktikaf sebentar selepas melakukan solat fardu subuh dengan membaca Al-Quran atau berzikir, bertasbih kepada Allah, sementara menunggu waktu tibanya waktu tibanya waktu solat isyraq, agar tidak terlepas daripada fadilat-fadilatnya. Yang mana solat ini dilakukan dengan 2 rakaat dan dengan bacaan tertentu. Adalah solat sunat awabin, yang merupakan solat sunat muakkad, yang ini dituntut dilakukan yang mana dilakukan selepas waktu solat fardu maghrib dan solat sunat ba'diyah, yang mana dikerjakan dalam 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat, bahkan sehingga 20 rakaat dan 10 salam, yang mana merupakan solat sementara menanti masuknya waktu isyak. Okey, seterusnya yang ke-8 adalah solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk ni apa dia? Solat sunat ini adalah seseorang yang mengambil wuduk disunatkan untuk melakukan solat sunat wuduk yang sebanyak 2 rakaat, yang mana dikenali sebagai solat syukur wuduk. Maksudnya orang yang berwuduk disunatkan untuk mendirikan solat sunat wuduk untuk mendapat fadilat yang tertentu. Okey, baiklah. Seterusnya adalah 9, solat sunat taubat, iaitu memohon keampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan, sama ada lepas, semasa ataupun yang terlintas dalam fikirannya. Okey. Yang ke-10 adalah solat sunat hajat, yang mana solat sunat hajat ni adalah bertujuan untuk memohon sesuatu hajat terhadap Allah SWT. Misalnya seperti kita masa UPSR, SPM telah melakukan solat sunat hajat untuk memohon kejayaan dalam dunia. Okey, solat sunat hajat ni dilakukan daripada 2 rakaat hingga 12 rakaat dan mempunyai bacaan tersendiri, seperti pada rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah dan juga ayatul kursi 7 kali, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. 11. Dan pada sujud terakhir membaca tasbih sebanyak 40 kali. Seterusnya ada solat sunat ihram, solat sunat tawaf, yang mana dilakukan untuk orang yang melakukan haji atau umrah. Okey, seterusnya sembahyang sunat musafir untuk orang yang melakukan musafir, iaitu dia melebihi 2 marhalah, iaitu sebanyak 90 km. Dan yang ke-14 adalah solat sunat mutlak. Solat mutlak adalah solat sunat yang didirikan tanpa sebab,
dan tidak ditentukan waktunya, dan juga tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Yang maksudnya solat sunat mutlak ini bebas daripada sebarang peraturan yang menghalanginya. Ia tidak terikat dengan waktu dan apa-apa sebab. Dan lafaz niatnya adalah usolli sunnata ra'atan lillahi ta'ala. Saya jaga solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, yang terakhir adalah solat sunat tasbih. Kenapa dipanggil solat sunat tasbih? Kerana diucapkan tasbih sebanyak 300 kali di dalam 4 rakaatnya. 4 rakaat solatnya. Solat sunat tasbih mendapat adalah fadilatnya adalah dapat membuka pintu ampun Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala dosa dari awal hingga akhir, lama maupun baru, disengaja atau tidak, kecil atau besar, nampak atau tersembunyi. Daripada riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Majah, jika kamu mampu solat setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak mampu, maka lakukanlah setiap hari Jumaat, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, atau semua hidup. Yang mana solat sunat tasbih ini sekurang-kurangnya jika tidak mampu, lakukanlah seumur hidup sekali. Yang mana fadilatnya sangat besar, hanya Allah SWT tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ammar Rusli bin Talib, 1953009. Pertama kalinya saya akan mentangkan kelebihan mengerjakan solat sunat. Okey, solat sunat ini menurut hadis Rasulullah SAW, setengah solat sunat itu ada keistimewaannya yang tersendiri. Ianya bukanlah dari segi ganjaran, tetapi solat sunat ini ada fadilat ataupun hikmah ataupun faedah yang tersendiri bagi setiap solat sunat. Baiklah, yang pertama, solat sunat dapat meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Yang kedua, sentiasa mendapat rahmat Allah dan petunjuk daripada Allah SWT. Okey, misal daripada dua kelebihan tersebut ialah orang yang mengamalkan, contohnya orang yang mengamalkan solat tahajud di tengah malam. Ianya dikurniakan ketetapan iman, dimurahkan rezeki dan juga di samping dipercayai dan dihormati oleh orang ramai, serta doanya dimakbulkan oleh Allah. Itu adalah kelebihan, antara dua kelebihan. Okey, yang seterusnya kelebihan yang ketiga. Kelebihan ketiga orang mengamalkan solat sunat ini adalah mereka akan memperolehi ketenangan diri dan perasaan. Okey, di sini kita dapat lihat bagi setengah masyarakat, mereka mempunyai harta, mereka mempunyai semuanya, tapi hati mereka gelisah. Kenapa? Kerana mungkin solatnya tidak sempurna, ataupun mungkin kerana solatnya ada kekurangan. Jadi di sinilah juga kelebihan yang keempat solat sunat, iaitu menampung kekurangan dalam solat fardu. Okey, contohnya adalah orang yang mengerjakan solat tarawih di bulan Ramadan, mereka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kat situlah kelebihan yang dapat kita lihat. Okey, kelebihan yang ke-5 dan ke-6 iaitu meningkatkan keimanan dan juga menambah kesempurnaan solat fardu. Okey, dapat kita lihat kat sini. Kelebihan yang ke-5 dan ke-6, ianya boleh diambil contoh daripada mereka yang mengamalkan solat sunat. Contohnya solat sunat duha, rezeki mereka tidak akan putus, dan ianya mereka akan dimudahkan segala urusan jika mereka mengamalkan solat duha. Kerana kita dapat lihat dalam doa-doa itu sendiri adanya beberapa permintaan yang kita baca dan juga apa yang kita harapkan kepada Allah. Kita boleh ambil contoh juga orang yang mengamalkan solat sunat isyraq, contohnya, iaitu mereka digunakan pahala seperti pahala haji dan umrah. Dan begitulah juga kepada solat sunat lain jika kita amalkannya. Maka sebenarnya solat sunat ini dapat memberi bagai kelebihan. Sekian dari saya, terima kasih. Okey, waktu yang diharamkan solat. Waktu yang diharamkan solat dikenali sebagai waktu tahrim. Bilakah waktu yang diharamkan solat? Okey, yang pertama, sesudah solat subuh. Sesudah solat subuh sehingga terbit matahari, kita diharamkan untuk solat sunat. Yang kedua, ketika matahari hampir terbit ataupun sedang terbit. Okey, waktu ini juga haram untuk kita solat sunat. Okey, yang ketiga, ketika rambang atau matahari berada tegak di atas kepala, juga dikenali sebagai istiwa. Apa itu istiwa? Istiwa ialah matahari berada di tengah-tengah langit. Tempohnya singkat saja
kita diharamkan solat ketika itu. Okey, seterusnya ketika matahari hampir terbenam, kita diharamkan solat selepas asar sehingga terbenam matahari. Waktu itu haram untuk kita solat. Kesimpulannya, solat yang diharamkan ini ialah solat yang tidak bersebab, iaitu solat sunat mutlak dan solat sunat yang sebabnya datang terkemudian, seperti solat sunat ihram, solat sunat istikharah, solat sunat musafir, solat sunat hajat dan sebagainya. Solat sunat mutlak pula seperti solat sunat tasbih dan sebagainya yang tiada waktu yang khusus. Manakala solat yang bersebab pula seperti solat qada, solat wuduk, solat tawaf, sujud syukur dan sujud tilawah tidak diharamkan. Okay. Nama saya Muhammad Syafiq bin Rusmin, nombor matrik 1953020. Okay, yang seterusnya adalah keistimewaan dan hikmah mengerjakan solat sunat. Yang pertama adalah solat sunat tahajud. Okay, orang yang mengamalkan solat tahajud ini di tengah malam, ia bakal dikurniakan ketetapan iman, dimurahkan rezeki, di samping dipercayai dan dihormati oleh orang ramai, serta doanya dimakbulkan oleh Allah SWT. Okay, Imam Syafi'i juga berkata, doa pada tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran. Okay. Di sini, apabila kita berdoa adalah pada waktu tahajud ni lah yang paling sesuai kita berdoa. Jika kita ada impian, ingin impian kita itu tercapai, doalah pada waktu ini, insyaAllah akan tercapai. Okay, yang kedua adalah solat duha. Siapa yang mengerjakan solat duha ini, dia akan sentiasa dimurahkan rezeki. Ada rezeki yang datang saja datang kalau kita selalu mengamalkan solat duha ini. Okay, yang ketiga adalah solat tarawih. Solat tarawih ini dilakukan pada bulan Ramadan. Dan kelebihannya adalah diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu diampunkan dosa-dosanya pada masa lalu. Yang keempat adalah solat sunat insyirah. Orang yang mengamalkan sembahyang sunat insyirah pula dikurniakan seperti pahala haji dan umrah. Dan begitulah pada solat-solat lain, ada kelebihannya yang tersendiri. Okey, kesimpulannya, perlu diingatkan kepada semua kita ni, kita semua perlu cintakan kepada amalan kebaikan dan mengerjakan ibadah sunat. Untuk apa? Untuk membantu kita pada hari akhirat kelak. Kerana kalau kita buat amalan wajib saja, ia tidak mencukupi untuk kita sebagai amalan kita. Jadi kita patut tambah amalan kita. Sudah amalan wajib, kita tambah amalan sunat, supaya amalan kita tu banyak. Okey, yang seterusnya adalah kita perlu bersungguh-sungguh menambah amalan sunat. Kenapa kita perlu bersungguh-sungguh? Supaya kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan kita dapat mendekatkan diri kita kepadanya. Okey, seterusnya kita telah jelas mengapa dinamakan dengan solat sunat tertentu. Pelaksanaan solat sunat itu pada waktu tertentu dan mempunyai 1001 rahsia dari Sang Pencipta Allah yang Maha Bijaksana. Okay, kenapa kita lihat banyak solat-solat ni pada masa tertentu dan nama tertentunya pun ada, seperti macam solat tahajud di tengah malam. Ia boleh dilakukan pada bila-bila masa, tapi dia boleh dilakukan pada di 1/3 malam, iaitu di tengah malam. Okay, solat sunat tarawih kita tidak boleh lakukan selain pada bulan Ramadan. Dia mesti dilakukan pada bulan Ramadan saja. Okay, itu adalah seperti contoh-contoh solat yang tertentu pada masa yang tertentu dan mempunyai kelebihan yang tersendiri.
Okey, yang seterusnya adalah solat sunat juga mampu mengawal kita dari menghindari diri dari melakukan kesilapan. Solat sunat ini juga membantu akan kita untuk mencegah kemungkaran daripada kita membuat ini perkara-perkara yang tidak baik. Itulah apabila kita selalu mengamalkan solat sunat, perkara buruk pun juga dapat kita elakkan. Okey. Yang terakhir berikut adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Sabda baginda SAW, "Perbanyakkanlah bersujud, kerana tidaklah kamu bersujud walaupun sekali, kecuali Allah akan mengangkat satu darjat untukmu dan menghapus satu kesalahan darimu." Hadis riwayat Muslim. Okey, sekian itu sahaja daripada saya dan kumpulan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.